Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, Saidah Saleh, Khalijah Pagi, Azarina Kamalul Azam, Ruqyah Samad, Kamisa HMS, Saidah Saleh, Juliana Ismail, Zainab Saleh, Ummu Aisyah, Farida Ahar, Mak Zaki, Dira Osman, Saudara Faris Mispa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirul Amir, Rawili Obel, Ruqyah Samad, Muhammad Azam, Nisanul Hasanah, Fatin Ami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nis Ros Berduri, Cowboy Arvi, Zainab Saleh, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, Fatin Ami. Baik, renungan kita pada malam ni adalah pada ayat yang ke-34 dan juga 35 insya-Allah jika diberi kesempatan oleh Allah SWT. Dan isu yang kita sentuh masih lagi berkaitan dengan surat Nisa yang telah kita mulakan dalam beberapa siri yang lalu, berkaitan dengan terapi kekeluargaan berpandukan kepada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi mereka yang memiliki tafsir Munir, tolong buka pada jilid yang ketiga. Jilid ketiga ya, muka surat ke-76. Jangan lupa tuan-tuan yang bersama-sama dengan kami dalam kempen Satu Rumah Satu Tafsir, Tafsir Munir, akan beroleh hadiah buku yang sangat menarik, buku ensiklopedia nama-nama anak. Untuk 100 yang pertama yang mendapatkan tafsir Munir akan dapat hadiah buku ensiklopedia nama-nama anak. Kenapa pula buku ni? Kerana buku ni mengisahkan tentang para salafus saleh, para ulama tafsir, ulama hadis yang kerap saya ceritakan tentang mereka. Kebanyakan mereka ada dalam kitab ni ya. Jadi dia bukan setakat kitab nama-nama anak, malahan kitab sejarah para ulama berwarna, ada diagram, ada jadual, ada macam-macam menarik sekali untuk kita miliki. Cerita tentang Syuraih Al-Qadhi yang pernah saya cerita pada tuan-tuan, sahabat nama Miqdad, seorang bernama Iyaz Al-Qadhi, kisah mereka ada dalam buku ni. Jadi insan-insan yang sinonim dengan tafsir, kebanyakan mereka ada dalam kitab nama-nama anak ni, supaya kita tidak melencong dalam nama zuriat kita. Kerana dalam hadis mengatakan, hasinu asma'akum fa innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum, berilah nama yang baik-baik kerana akhirat nanti di pada mahsyar kamu akan dipanggil dengan nama-nama itu. Jadi renungan kita pada malam ni, kalau sempat 2 ayat, kalau tak sempat 1 ayat sahaja macam biasa. Ahlan wa sahlan Ummu Zubair, Sida Sahak, semua yang hadir, Aisyah Iskandar, Siti Hajar, Aliza Ali, Nauzia Umar, Ismat Labat, semua yang ada. Jadi buka pada jilid yang ketiga, Tafsir Munir, muka surat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallahu. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما Innallaha kana aliman khabira. Sadaqallahul azim. Suami itu pelindung dan juga penjaga bagi perempuan, kerana Allah telah pun melebihkan sebahagian mereka, iaitu lelaki atas sebahagian yang lain. Dan kerana lelaki telah memberi nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah, menjaga diri ketika suaminya tidak ada, kerana Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu bimbangkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkan mereka di tempat tidur, pisah tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu bimbang terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang pendamai dari keluarga lelaki dan seorang pendamai dari kalangan perempuan, keluarga perempuan.
Jika keduanya itu maksud mengadakan perbaikan, nescaya Allah beri taufik kepada suami isteri itu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti, Maha menghalusi. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi lagi kita bincangkan tentang qiwamah dalam Islam, iaitu kepimpinan. Telah saya jelaskan dalam kuliah yang lalu panjang lebar bahawa maksud qiwamah iaitu apa yang disebut oleh Allah ni bukanlah bererti kezaliman, penganiayaan, tekanan. Pihak lelaki boleh melakukan apa sahaja kepada isteri, bukan begitu. Kerana saya telah jelaskan kepada tuan-tuan, kita lihat dalam Al-Quran, apabila Allah menyebut perkataan rijal, tidak semestinya merujuk kepada suami, ia merujuk general kepada lelaki. Mana-mana lelaki punya tanggungjawab. Berbeza daripada An-Nisa dalam konteks saya ini merujuk kepada isteri. Kerana itu tuan-tuan, seorang lelaki sebaik saja dia baligh, dia bertanggungjawab terhadap ayah ibunya. Telah saya jelaskan, terutamanya dalam konteks turunnya ayat surah Nisa ini berikutan dengan kematian, kewafatan, syahidnya ramai di kalangan orang-orang Arab, sahabat-sahabat Nabi, meninggalkan di belakang mereka isteri dan anak-anak. Maka anak-anak itu bila mereka balik saja dengan cara yang telah kita bincangkan, mereka punya tanggungjawab untuk menjaga ibu, adik-beradik perempuan mereka yang lain yang telah saya bincangkan dalam kuliah yang terdahulu, tuan-tuan ya. Dan pada kali ini saya nak bawa tuan-tuan tentang rujukan lagi bagaimana maksud qiwamah ni, kata para ulama, contohnya Dr. Latif Nabulsi dan tafsirnya. Janganlah kita memahami maksud qiwamah itu hanyalah tanggungjawab seorang suami terhadap isinya semata-mata. Itu salah sebenarnya. Kerana rijal dalam Quran merujuk kepada lelaki. Mungkin dia seorang anak, mungkin dia seorang bujang, mungkin dia seorang suami, mungkin dia seorang duda, apatah lagi dia seorang ayah. Jadi qiwamah dalam Islam ini merujuk kepada tanggungjawab, merujuk kepada peranan. Itu sebab tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, kalau kita perhatikan, qiwamah ini merupakan rahmah. Qiwamah bererti kasih sayang, rahmat. Ia mestilah berteraskan kepada ilmu, ia mestilah berteraskan kepada pengorbanan. Kerana ia juga berteraskan kepada berjaga malam untuk memantau golongan yang di bawah naungan mereka itu berada dalam keselamatan, dalam kebaikan. Kerana itu tuan-tuan, ia bukan berkaitan dengan tanggungjawab seorang suami terhadap isinya semata-mata. Malahan ia juga berkaitan dengan tanggungjawab seorang ayah terhadap anak-anaknya, tanggungjawab seorang pakcik terhadap anak-anak saudaranya, tanggungjawab seorang datuk kepada cucu-cucunya, tanggungjawab seorang anak lelaki terhadap ibunya yang berstatus janda. Ini semua merujuk pada qiwamah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jangan ada di kalangan kita yang membataskan kefahaman qiwamah ni hanya kepada suami terhadap isinya semata-mata, kerana itu satu perkara yang salah. Sebab itu tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, mungkin seseorang lelaki itu bertanggungjawab untuk menjaga adik-beradiknya masih kecil. Mungkin dia kena jaga adik-beradik perempuannya yang belum ada jodoh untuk berkahwin. Mungkin dia kena jaga ibunya yang berstatus janda. Jadi ini semua merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kemuliaan, penghormatan dan juga ketinggian darjat seseorang itu dapat kita lihat seumpama orang menaiki kenderaan. Semua menaiki kenderaan dapat duduk dengan selesa, tapi mestilah ada seorang ketua, mesti ada seorang kapten, mesti ada seorang pilot, driver. Gitu juga tuan-tuan kalau kita duduk melihat dalam konteks makan. Ibu masak, bapa beli makanan, anak-anak menghidangkan. Jadi semua punya tanggungjawab, punya peranan. Jangan kita melihat qiwamah itu merupakan satu desakan ataupun satu tekanan yang diberikan oleh pihak yang kita pandang atasan tanpa ada sifat rahmah, kasih sayang, ilmu, pengorbanan seperti yang telah dinyatakan tadi. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, kemudian Allah jelaskan kelebihan ini, kepimpinan ini kerana orang lelaki dinyatakan oleh Allah bima faddallahu ba'dahum ala ba'd. Ini kerana ba' yang kita pelajari dalam bahasa Arab, ba' ini mempunyai banyak makna. Kalau saya kata qata'tu bisikin, saya potong dengan menggunakan pisau. Ba' tu kalau kita i'rabkan dari sudut nahwunya, dia merupakan harful jar, selepasnya jadi majrur dari bawah. Kalau Allah nyatakan di sini bima faddalallahu, ba' di sini bifadlihim, mana bi nampaknya huruf jar juga, tapi huruf jar ini mengandungi makna. Jadi kalau konteks di sini maksudnya dia mempunyai makna menjurus kepada sebab kenapa Allah beri kemuliaan itu kepada lelaki. Kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, maksud bima faddalallahu ba'dhum, saya bacakan untuk tuan-tuan, kenapa Allah meletakkan kemuliaan ini, kelebihan ini, kepimpinan ini pada lelaki? Kerana kita dalam hidup mestilah ada line of report. Orang kata kalau berniaga kan, kalau dalam organisasi, kat mana nak report?
nak cakap dengan siapa yang buat keputusan. Mesti ada konflik, krisis yang berlaku pada umat Islam pada hari ini adalah kerana mereka tidak ada kepimpinan, mereka ada kelemahan dari sudut kepimpinan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kata Syekh Imam Az-Zamakhsyari yang tafsirnya, makna kelebihan yang diberikan oleh Allah di sini iaitu yang pertama al-aql, yang kedua al-hazm. Aql ni makna seorang lelaki biasanya boleh buat keputusan lebih matang ataupun lebih waras daripada seorang perempuan yang kadang-kadang dipengaruhi dengan keuzurannya, kelemahannya, emosinya. Hazm maknanya satu ketegasan yang ada pada lelaki. Azam, juga orang lelaki punya azam lebih perempuan. Quwwah, kekuatan. Dan juga dari sudut furusia ni makna contohnya dalam peperangan. Warami ni makna dari sudut kekuatan. Kemudian dinyatakan lagi wa minhum al-anbiya wal ulama. Kita akan lihat semua nabi dan juga utusan Allah, Rasulullah diutuskan dari kalangan orang lelaki. Tak ada seorang pun daripada perempuan. Kalau ada perempuan memiliki akal yang hebat, yang mulia, dinyatakan seperti Asia, isteri kepada Firaun, mereka hanyalah merupakan wali Allah. Begitu juga ibu kepada Isa bin Maryam alaihissalam merupakan seorang wali Allah, bukannya seorang nabi Allah. Kemudian kelebihan lelaki lagi dia sebut imamah makna kepimpinan, al-imamatul uzma, al-imamatul kubra was-sughra, imam yang paling tinggi dalam Islam dilantik dari kalangan orang lelaki. Wal jihad, orang lelaki juga diwajibkan kata mereka jihad, tidak pada orang perempuan. Wal azan hanya ditaklifkan kepada orang lelaki saja. Wal khutbah menyampaikan khutbah hanya orang lelaki saja. Wal i'tikaf, dan kelebihan yang diberikan kepada kaum lelaki untuk i'tikaf. Kemudian wa takbiratu tasyriq inda Abi Hanifah, dan bertakbir pada hari tasyriq hanya digalakkan kepada untuk orang lelaki saja, kata Abu Hanifah. Wa syahada fil hudud, dalam kaitan tentang hudud dalam hukum Islam hanya orang lelaki saja yang boleh buat persaksian, utamanya melibatkan pembunuhan, perzinaan dan sebagainya. Kemudian melalui qisas dalam bab bunuh balik, wa ziyatus saham wa ta'sib dalam asabah, kemudian wal qasama wal wilayah fi nikah wa talaq wa raj'ah, dan wali nikah dan memberi hukum talak hanya orang lelaki saja, dan kelebihan orang lelaki yang mampu dibenarkan untuk poligami sebenarnya yang telah kita bincangkan. Wa ilaihimul intisab, dan hanya kepada lelaki saja dibinkan anak lelaki atau anak perempuan itu. Wa hum ashabul liha wal abaim, dan orang lelaki juga diberikan Allah kelebihan tumbuhnya janggut mereka, dan juga mereka juga memakai serban. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, antara kelebihan-kelebihan yang dinyatakan oleh Imam Az-Zamakhsyari, mungkin sebahagiannya kena mengena kita, mungkin sebahagiannya sudah pun luput dengan sebab berbezanya waktu. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, jadi di sini diceritakan tentang kelebihan ataupun kepimpinan yang Allah berikan sebagai satu tanggungjawab pada lelaki tanpa menafikan kemuliaan yang ada pada orang perempuan. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kemudian Allah nyatakan, kenapakah apabila berlaku sesuatu perkara yang digambarkan di sini dalam konteks perhubungan suami isteri itu, bila Allah nyatakan fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi ma hafizallah, dan orang perempuan ini, fa ni pula bukan sekat huruf ataf, dalam bahasa Arab dipanggil sebagai fa'ul fasihah, maknanya dia membuka ruang selepas diceritakan tentang kedudukan orang perempuan. Bukan bererti mereka rendah daripada lelaki, tetapi dari satu sudut mereka juga punya ketinggian, banyak kelebihan, melahirkan untuk umat ini golongan lelaki, pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Jadi bila ayat ini menceritakan tentang kelebihan yang ada pada orang perempuan yang memiliki sifat-sifat yang sangat Allah redha itu, iaitulah kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, kata para ulama, bila Allah menyebutkan perempuan-perempuan yang taat kepada Tuhannya, kepada suaminya, menjaga maruahnya ketika dia ada di rumah, menjaga kehormatannya, mereka ini adalah golongan yang patut kamu berikan perhatian, kamu kena raikan, kamu kena muliakan, kamu kena beri kepada mereka ni penghormatan. Kan itu dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, Nabi telah menyatakan, khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha asaratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Thumma qara'a Rasulullah SAW, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' ila qawli hafizatun lil ghaib. Dalam hadis ini Nabi telah bersabda, sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang kalau kamu lihat kepadanya dia mengembirakan kamu, kalau kamu suruh dia taat kamu, kalau kamu tiada di sisinya maka dia jaga maruah dirinya pada harta kamu yang kamu tinggalkan, menjaga maruah dirinya dan juga anak-anak kamu.
Kemudian Nabi pun bacakan ayat-ayat ini. Dalam hadis yang lain Nabi menceritakan lebih lanjut tentang sifat wanita yang mulia ni. Khairun nisa'i rakibnal ibil nisa'u quraisyin ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zawjin fi zati yadihi. Nabi telah memuji dalam tafsir Munir ni, boleh kita lihat tuan ya, muka surat 7980 jilid yang ketiga. Nabi memuji sebaik-baik perempuan yang sangat penyayang kepada anak-anaknya. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Bayangkan seorang isteri itu belajar bersungguh-sungguh, dapat degree dalam bidang tertentu, kadang-kadang bidang profesional, kemudian mula bekerja dengan suaminya, cukup saja duit dapat beli rumah, anak-anak sedang besar, hantar dekat nursery. Satu hari dia pergi ke nursery, lihat anaknya tidur atas simen. Allahu akbar, bagaimana perasaan seorang ibu, belajar tinggi ni, dengan beasiswanya, kalau pinjaman kena bayar baliknya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kadang-kadang luar negaranya. Tapi bila lihat saja anaknya, pecah hatinya. Tak sanggup dibiarkan anaknya gitu. Dia pun kata pada suaminya, abang beginilah, kita hidup zuhud lah. Kad aflaha man aslam wa ruzika kafafan wa kana'u Allah mimma ata. Inilah sifat orang kana'ah. Abang, memanglah kita nak beli rumah yang mahal, selesa, nak buat renovation, nak buat modification, nak itu, ini. Tapi kalau inilah keadaannya, anak-anak kita terbiar begitu saja, tak apalah. Saya sanggup berhenti kerja, kita duduklah mana yang mampu. Ini sifat yang Nabi tekankan pada seorang perempuan, penyayang kepada anak-anak dan juga prihatin, bertanggungjawab terhadap suami. Itu sebab Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan sifat-sifat perempuan yang terbaik untuk ada pada seorang perempuan berdasarkan kepada ayat, kepada hadis. Ya tuan-tuan, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, malangnya kitab Ihya Ulumuddin ni bagi saya belum ada yang terjemahannya tepat dalam bahasa Melayu kita, terjemahan yang boleh kita lihat. Dijual itu banyak kelemahan, banyak kekurangan, maknanya pun melencong daripada kehendak asalnya. Malang sekali tuan-tuan. Tuan-tuan doakanlah mudah-mudahan kami di Telaga Biru mampu dapat menterjemahkan Ihya Ulumuddin ini. Kerana yang ada di pasaran dijual itu, saya baca dalamnya melencong, hilang terus rohnya. Allahu akbar, masya-Allah. Baik, Imam Ghazali berkata sifat orang perempuan yang terbaik kalau kamu kaji dalam Quran, dalam hadis, yang pertama sekali agamanya. Bagus pada agamanya. Berarti kamu lihat keluarganya, ayahnya imam, adik-beradiknya sekolah agama, walaupun jadi doktor, jadi profesional, tapi asalnya, usulnya, ayah mak tetapkan mesti lain agama dulu, kemudian barulah pergi buat profesional dalam bidang takhasus. Maka keluarganya pun dibentuk dengan akhlak yang mulia, agama. Yang pertama, agamanya mulia. Nombor dua, akhlaknya mulia. Nombor tiga, senang mata memandang. Bukan pada cantik tuan-tuan ni, kadang ada orang manis, seronok tengok, suka kita tengok. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Yang keempat, murah maharnya. Ayahnya, ibunya ketika pergi jumpa, mereka berkata berapa nak bayarlah nak. Pakcik makcik ni tak kisah, yang penting kau kahwin. Tak adalah pergi merayau sana merayap sini bawa anak pakcik makcik nanti. Allah, bagusnya ayah ibunya. Nanti kalau tak mampu nak buat kenduri kahwin-kahwin besar-besar kat hotel, buatlah kat rumah aje. Bukan yang penting menayang-nayang pada orang kan tuan-tuan. Yang penting adalah selepas kahwin itu nak duduk macam mana, besok dapat anak macam mana, nak pakai kereta apa, kerasaan macam mana. Itu yang penting. Tapi banyak orang leka. Yang dia nak menunjuk-nunjuk pada orang. Mohon kepada Allah keampunan, janganlah jadi golongan seperti itu tuan-tuan ni. Kan? Saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang kisah seorang yang malang, lebay malang di India. Kan tuan? Ingat tak nama dia tuan? Tak apa, nanti saya cerita kemudian lagi. Kemudian yang paling baik di kalangan perempuan itu adalah subur orangnya. Subur berarti kita lihat adik-beradik dia, makcik dia, ibu dia, anaknya berdedai-dedai, ramai. Maknanya itu perempuan yang berpotensi untuk melahirkan ramai zuriat. Itu ciri yang kelima kata Imam Ghazali. Satu tadi agamanya, nombor dua akhlaknya, nombor tiga senang mata mandang, nombor empat maharnya tidak mahal, nombor lima subur. Subur ni makna daripada adik-beradiknya, keluarganya kita nampak mampu melahirkan untuk kita anak-anak. Yang keenam adalah seorang perempuan yang paling baik sekali. Perempuan itu dikatakan Imam Ghazali berdasarkan kepada pilihan Nabi, perawan, maknanya anak dara. Tapi tak menafikan bahawa di kalangan wanita-wanita yang pernah berkahwin, yang juga merupakan berstatus ibu tunggal, kadang-kadang mereka pun bagus, tidak dinafikan. Ini dalam karakter kualiti yang pernah Nabi SAW nyatakan ketika Nabi bersabda kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ala tatazawwaj bikran tuda'ibuka wa tula'ibuha. Pernah saya cerita pada tuan-tuan, mengapa kau tidak berkahwin dengan anak dara wahai Jabir? Nanti dia boleh bermain dengan kamu boleh bergurau sendiri dengannya. Kamu kahwin dengan ibu, seorang perempuan yang status ibu tunggal, mungkin dia ada tanggungjawab, mungkin dia pun ada
sikap yang tertentu, mungkin tautan hatinya kepada husband yang lama masih ada lagi, maka itu dibincangkan oleh para ulama, contohnya Imam Ibn Hajar al-Fathul Bari. Lagi tuan-tuan, yang ketujuh, sifatnya kata Imam Ghazali, nasabnya mulia, keluarganya bagus, baik-baik. Kita tahu keluarganya, datuknya, neneknya, adik-beradiknya, orang baik-baik, keturunan yang mulia. Kemudian yang terakhir kata-kata Imam Ghazali berdasarkan kajian beliau, wallahu alam, iaitu paling baik sekali janganlah diambil di kalangan kaum kerabat. Ini kata Imam Ghazali dalam list quality potential pasangan untuk dikahwini. Bukan saja oleh lelaki pilih perempuan, malahan perempuan pilih lelaki pun begitu juga. Ya, jangan kita pandang ini hak kepada lelaki saja, bahkan perempuan pun berhak untuk menentukan direction hidupnya, pilihan hatinya. Kerana kita belajar dalam hadis, ada kalangan perempuan yang mengadu kepada Rasulullah bahawa beliau dipinang oleh fulan bin fulan, maka Nabi telah menyatakan Muawiyah ni merupakan seorang kaki pukul, orang ini merupakan Abu Jaham ni merupakan seorang pemalas bekerja. Nabi pernah nyatakan, itu pernah kita bincangkan, kebenaran untuk menceritakan keaiban seseorang dalam konteks persaksian. Baik tuan-tuan, ini sebenarnya yang dikemukakan oleh Imam Ghazali berdasarkan kepada ayat ini dan juga hadis-hadis yang banyak yang beliau kaji dalam Ihya Ulumuddin. Saya ulang balik semula. Yang pertama sekali, agamanya kena bagus. Yang kedua, akhlaknya. Kadang-kadang agamanya bagus, keluarganya bagus, tapi perangainya tak berapa bagus. Maka orang ni jauhi, kata Imam Ghazali, bila ada pilihan. Yang ketiga, senang mata mandang. Yang keempat, maharnya tidak mahal. Yang kelima, subur. Subur maknanya adik-beradik, keluarga kita dapat lihat beranak pinak. Yang keenam, merupakan golongan perawan kalau dapat. Yang ketujuh, iaitulah keturunan yang baik-baik, nasabnya nasab yang mulia, keturunan ulama, keturunan pemimpin yang baik-baik, keturunan orang-orang yang jujur, keturunan ahli perniagaan yang banyak menyumbang untuk Islam, contohnya tuan-tuan. Yang terakhir sekali, bukan dari kaum-kaum kerabat seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila Allah Taala menjelaskan kat sini tentang sifat orang perempuan yang terbaik, yang akan menjaga dan juga menggembirakan kamu dalam kehidupan, berpandukan kepada hadis ni tadi, bila tengok senang mata memandang, bila suruh senang buat. Kalau tiada di rumah, dia jaga kemuliaan dirinya, jaga hak-hak suaminya. Tidak mudah untuk orang datang bergurau senda dengannya. Dan saya teringat satu hadis yang saya janjikan untuk tuan-tuan, iaitu satu peristiwa seorang sahabat datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dalam hadis ini menceritakan tentang lelaki ini. Hadis ini riwayat Nasa'i, Ahmad dan lain-lain. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal inna indi imra'atan min ahbin nas ilai wa hiya la tamna'u yada lamisin qala talliqha qala la asbir 'alaiha qala istamti' biha. Dalam hadis ini ada sedikit kemusykilan tuan-tuan, iaitu peristiwa berlaku pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki, seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah dengan berkata, wahai Rasulullah, saya memiliki seorang isteri yang sangat saya cinta, tapi masalahnya wahai Rasulullah, dia tidak pernah menolak tangan orang memegangnya. La tamna'u yada lamisin. Maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab padanya, taliqha, kalau gitu ceraikan dia. Maka sahabat ini menjawab, la asbir alaiha, saya tidak sanggup buat begitu ya Rasulullah, saya suka pada dia, saya cinta pada dia, saya senang pada dia, cuma itu saja sifatnya. Maka Nabi SAW telah pun bersabda, istamti' biha, kalau begitu teruskanlah perkahwinan, berseronoklah dengannya. Dalam maksud hadis, istimta' ni maknanya meneruskan perhubungan suami isteri itu. Hadis ini hadis muskil, tuan-tuan. Ini muskil ni berarti ada masalah padanya. Macam mana kita nak memahami hadis ini? Maka para ulama terbagi pada dua mazhab dalam menentukan maksud yang dikehendaki. Sebahagian daripada mereka mengatakan hadis ini mungkar, dhaif, hadis ini lemah, hadis ini tak boleh pakai. Antaranya seperti yang dikatakan Ibnu Jauzi. Dan di kalangan mereka mengatakan hadis ini sahih, seperti kata Ibnu Hajar al-Fathul Bari. Jadi ada dua mazhab dalam menjelaskan hadis ini. Yang pertama mengatakan hadis ini tolak, tak boleh pakai. Yang kedua mengatakan hadis ini sahih, tapi maksudnya ditentukan dengan penjelasan-penjelasan di bawah. Baik, apakah penjelasan terhadap hadis ini tuan-tuan? Yang pertama, mereka mengatakan maksud hadis ini merujuk kepada perempuan ini suka melakukan zina. Maknanya dia mudah untuk meraihkan orang. Siapa saja berjumpa dengannya, dia boleh melakukan perkara yang haram. Ini merupakan pendapat
tidak kurang daripada beberapa orang ulama yang besar-besar tuan-tuan, termasuk Imam Ghazali, Imam Nawawi, Al-Khalal, An-Nasai, Ibn Arabi, Khattabi. Mereka mengatakan maksud hadis ini, perempuan tersebut suka melakukan buatan yang haram, namanya fahisyah. Itu sebab dalam pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, contohnya oleh Imam Ar-Rafi'i, imam besar mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa hadis ini menunjukkan, membuat satu conclusion bahawa seorang perempuan itu kalau dia berzina, maka tidaklah wajib suami untuk menceraikannya, berpandu kepada hadis ini. Dan saya pun pernah cerita pada tuan-tuan tentang satu peristiwa yang berlaku di Dimashq yang diceritakan oleh tuan guru kami, Syekh Dr. Ratib Nabulsi, yang selalu saya bawakan tafsir beliau dalam pertemuan, dalam perbincangan tafsir bersama dengan tuan-tuan, ya. Kisah seorang lelaki yang duduk di sebuah masjid di Dimashq, yang imam masjid tersebut bermimpi jumpa Rasulullah, dan Rasulullah mengirim salam padanya, padahal dia tidak punya apa kelebihan. Dia bukan orang alim, bukan orang sahab, bukan orang terkemuka sangat, bukan pemimpin, orang biasa-biasa saja. Lalu imam yang mulia ni panggil dia, kata kepadanya, "Fulan, kau apa punya amalan yang menyebabkan kau begitu istimewa sekali? Aku mimpi satu perkara menarik, tapi aku nak tahu dulu apa amalan kau." Maka yang lelaki yang biasa-biasa itu berkata, "Saya ni orang biasa tuan, saya sembahyang macam tuan, datang ke masjid, baca Quran sikit-sikit, dan saya puasa sunat sikit-sikit. Cuba kau cerita apa kelebihan kau." Maka orang itu pun mengelak. Akhirnya bila diminta oleh imam yang salih itu, ni cerita betul tuan berlaku di Damsyik, ya. Maka akhirnya lelaki tersebut pun menceritakan pengalamannya. Harap jangan ceritakan kepada orang lah, bahawa dia berkahwin dengan sepupunya. Tapi 5 bulan selepas berkahwin, tiba-tiba isinya pun hamil dan syarat melahirkan anak. 5 bulan. Tempoh yang paling pendek untuk seorang perempuan melahirkan anak selepas berkahwin 6 bulan. Tapi ini dalam tempoh 5 bulan dia sudah melahirkan anak. Maka setentulah anak yang dikandungnya itu bukan anak lelaki ni, anak zina. Orang Arab ini mereka berkahwin, kaum kerabat ni, tadi saya nak ulas pendapat Imam Ghazali lah, bahawa Rasulullah SAW sendiri pun mengahwinkan puterinya Fatimah radhiyallahu anha dengan sepupu Nabi sendiri, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang Arab mereka berkahwin sepupu, menjaga kabilah dan sebagainya. Maka pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ghazali itu bukanlah satu pendapat yang ijbari, mujibir, tidak, ia hanya pandangan optional tuan-tuan, ya. Baik, kembali kepada kisah ni tadi. Akhirnya lelaki tersebut berkata dia berkahwin, dan akhirnya 5 bulan lepas berkahwin isterinya pun bersalin. Memang sah-sah lah anak itu bukan anak dia, tapi oleh kerana nak menjaga hubungan kekerabatan, kekeluargaan dia tadi, menjaga aib isterinya dan melihat pada isterinya memang tanda-tanda perubahan dengan qiyamnya, salatnya, tahajudnya, puasanya, baca Qurannya, menampakkan perubahan bahawa dia mungkin bersalah dulu tapi dia telah bertaubat. Sejak berkahwin memang nampak tanda-tanda kesalahan itu ada. Maka dia pun rasa bersalah, dia pun istikharah, apa nak buat ni budak ini. Akhirnya dia buat satu hilah, iaitulah dia pergi sembahyang subuh seperti biasa, tapi pada kali itu lambat, masbuk. Maka dia tinggalkan baby itu di belakang masjid, anak isterinya itu di bahagian belakang masjid, dia selubungkan, ditutup, dia pergi sembahyang, masuk jadi makmum masbuk. Maka imam pun habis sembahyang, rakaat pertama dia masih ada satu rakaat lagi. Tiba-tiba kedengaranlah suara baby memecahkan kesepian waktu subuh pagi itu. Nangis dah, kuatlah tangisan. Semua orang habis sembahyang berlarian pergi ke bahagian belakang masjid itu melihat, apa berlaku ni? Maka mereka melihat seorang baby dan ada nota tulis padanya, "Jagalah saya, tolonglah beri saya kepada pihak berwajib, saya tidak punya ayah ibu, tidak diketahui." Maka semua orang yang ada di masjid itu panik. Tiba-tiba lelaki yang biasa-biasa ni, yang dilihat oleh Tuan Imam, Rasulullah SAW berjumpa dengannya, mengucapkan salam pada lelaki yang biasa-biasa itu tuan-tuan. Maka dia pun habis sembahyang, dia pun pergi lihat di bahagian belakang masjid. Dia pura-pura tak tahu. Dia berkata kepada sekian, "Ya, apa hal? Khair insya-Allah, ada apa berlaku ni?" Mereka berkata, "Ni ada seorang baby ditinggalkan bapaknya kat sini, kami tak tahu." "Oh, tak apa, kamu pergi kerja, nanti saya uruskan anak ini." Maka lelaki ni pun ambillah baby ini, bawa pulang ke rumah, pergi ke bahagian tertentu Jabatan Kebajikan Masyarakat ke apa kat negara Syria itu. Akhirnya dia pun dapat bela baby yang merupakan anak pada isterinya tuan-tuan. Dia belanya sampai besar, dia hafazkannya Quran, dididik memahami Islam, dibimbingnya walaupun bukan anak dia. Ini namanya tuan-tuan untuk aib orang dan sebesar-besar ibadah.
Dia tak ada ilmu tinggi tuan-tuan, tapi dia mengamalkan hadis Nabi SAW seperti yang saya nyatakan tadi kan, pandangan daripada Al-Imam Ar-Rafi'i dalam mazhab Syafi'i berpandu kepada hadis ini. Maksud la tamna'u yada lamisin, isinya itu tidak pernah menolak permintaan mana-mana lelaki untuk melakukan perbuatan fahisyah. Ini satu pandangan dalam penguraian hadis ini. Maka pengalaman lelaki yang hidup pada zaman kita ni tuan-tuan diceritakan oleh guru kami Syekh Muhammad Ratib Nabulisi. Akhirnya dia nak menutup aib isterinya, tak mau berita itu bocor. Akhirnya tuan-tuan dia boleh kasihan, itu yang dia tahu. Dia tak ada ilmu tinggi, tapi nak tutup aib, tak nak berlaku pecahan, tak nak nanti dikenakan hukum had. Dia tahu isterinya telah bertaubat dan dia pun tak ada bukti. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Mungkin isterinya dirogol pada pandangannya. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Allahu Akbar, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, besarnya usaha menutup aib orang ini. Saya disebut dalam hadis, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib orang Islam di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia juga akhirat. Siapa yang kerjanya buka aib orang lain, Allah akan buka aibnya walaupun dia dalam rumahnya, maka aibnya akan dibuka oleh anak isterinya menceritakan kepada orang. Allahu Akbar, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, subhanallah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jadi huraian penjelasan para ulama terhadap isu isteri tidak menolak mana-mana tangan lelaki ini telah saya jelaskan. Mazhab yang pertama, penjelasan pertama mengatakan hadis itu sahih, penjelasannya perempuan itu suka melakukan zina. Pandangan kedua mengatakan bahawa yang dimaksudkan di situ tamilu ila tabdhir, makna kat sini bahawa isterinya suka membazir. La tamna'u yada la misin, ini berarti suka membazir. Ini pandangan yang juga dikemukakan oleh para ulama yang hebat-hebat seperti Imam Ahmad dalam mazhab Hanbali dan juga begitu juga Imam Asma'i dan lain-lain. Mengatakan bahawa maksud tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya berarti orang minta aja dibagi, walaupun bukan harta dia, harta suami habis semua dibagi pada orang. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini pandangan kedua, tapi pandangan ini ditolak oleh kebanyakan para muhaqqiqin di kalangan fuqaha dan juga muhaddisin. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Syamsul Haq dalam kitabnya dalam syarah kepada Abu Dawud namanya Aunul Ma'bud. Beliau berkata kalau kita meneliti laras bahasa Arab, peribahasa Arab tak pernah merujuk kepada tamna'u yada lamis ini. Mana yada lamis ini berarti membazir. Tak, orang Arab tak gunakan dengan maksud begitu. Maka pelik kalau maksud yang dikehendaki di sini adalah merujuk kepada seorang perempuan yang suka membazir harta, bagi pada orang sesuka hati tanpa berkira-kira. Pandangan ini ditolak. Pandangan ini tak berapa tepat kata kebanyakan para ulama yang tahqiq. Wallahu alam tuan-tuan. Dan saya merujuk kepada kitab Subul Salam, antara pandangan yang paling menarik dalam penghuraian terhadap isu ini, iaitu kata Al-Imam Muhammad bin Ismail bahawa maksud kat sini bukan berarti perempuan itu melakukan fahisyah, suka berzina. Kalau Nabi berkata kepadanya memberi pilihan sama ada cerai ataupun kekalkan dia sebagai isteri, takkanlah Nabi biarkan seorang lelaki untuk menyimpan isteri yang suka berzina, sedangkan dia bercanggah dengan ayat daripada surah An-Nur ketika Allah SWT berfirman azaniyatu la yankihuha ila zanin aw musyrik. Jadi orang penzina tidak boleh dikahwini melainkan oleh penzina yang sama sepertinya, lelaki, perempuan dan juga orang musyrik. Memang tak sesuai kepada orang beriman. Dan dalam hadis yang lain Nabi kita SAW bersabda ad-dayuth man aqara fi ahlihi al-khubuth. Orang yang derhaka itu orang yang dayuth, lelaki yang lemah, dan juga lelaki yang dayus itu, dayus ni kalau sebut bahasa Arab maknanya sifat lemah. Orang Melayu sebut dayus mungkin maknanya beza tuan-tuan ya. Jadi dayus yang dimaksudkan dalam bahasa Arab ini adalah seorang yang bersifat lemah, tidak beragama, orang yang memandang enteng isu agama, tak mengambil berat. Dayuth ini orang tidak akan menghidu bau syurga, sedangkan bau syurga dapat dihidu pada 500 tahun perjalanan. Iaitulah seorang yang membiarkan keluarganya terlibat dalam perkara-perkara yang haram, membuka aurat, buat perkara-perkara haram. Ayah ataupun abang ataupun datuk ni buat tak tahu saja kepada orang bawah naungannya yang terlibat dalam perkara-perkara demikian. Maka hadis ini kalau maksudnya adalah isteri itu suka melakukan zina, la tamna'u yada lam yasin pada zina, kata Imam Muhammad bin Ismail Bukhari, ini tidak tepat, ini tak sesuai, ini tak kena. Dan kalau nak rujuk kepada maksud membazir itu pun kata Imam Syamsul Haq dalam Aunul Ma'bud tak sesuai, tak kena dengan tamsilan ataupun perumpamaan yang biasa digunakan oleh orang Arab. Maka apakah yang tepat tuan-tuan? Apa yang tepat tuan-tuan? Ujian ni ada isteri seperti ini. Maksud hadis ini kata Imam Muhammad bin Ismail Bukhari, maksudnya adalah isteri itu adalah orang yang apa saya nak sebut Melayu, sahlatun. Sahlatun ni makna terlalu mudah.
Duduk dengan orang boleh bersembang, boleh ketawa-ketawa, boleh pegang-pegang tangan orang, orang pegang tangan dia pun tak kisah, boleh tepuk-tepuk bahu macam tu. Tuan-tuan, inilah yang dimaksudkan dalam hadis ni. Maka lelaki tersebut adalah seorang ghayur, seorang yang cemburu melihat isteri. Memang kita kena cemburu bila melihat perkara demikian lakukan oleh isteri kita. Seperti cerita Dr. Ratib Nablusi yang tafsirnya merujuk kepada isu ini. Aku terbang daripada Damsyik menuju ke Dubai dalam satu perjalanan. Dan aku terbang itu kebanyakan orang Arab. Ketika aku duduk, aku dengan perempuan belakang. Ketawa bercakap. Ya, dia orang Arab, dia fahamlah perempuan belakang itu perempuan Arab yang apa dia panggil, the free hair. Ya, bercerita, berlawak, bercakap macam suami isteri. Tiba saja dekat Dubai, nak turun, dia pun pergi bilik VIP, dia pun selubung, kelibut, tutup rambut semua, keluar. Rupanya suami dan juga keluarga dia tunggu kat airport. Apa punya cerita ni tuan-tuan? Dalam kapal terbang dia bergurau senda dengan laki di sebelahnya itu, dalam bersebelahan, dalam jiran dalam kapal terbang itu, seolah itu suaminya. Inilah maksud hadis ni tuan-tuan. Jadi orang perempuan yang terlalu sosial. Dengan semua orang dia boleh mesra, boleh bertepuk-tepuk, boleh ketawa-ketawa. Kalau dia nak terbang pergi luar negara ni, cerita budak-budak masih belajar dulu tuan-tuan. Dia boleh terpisah daripada grup perempuan, dia duduk dengan grup lelaki, suruh budak lelaki pula tolong pegang jaket dia untuk terbang pergi overseas. Kan kau terbang sejuk dan kau terbang. Dah budak lelaki yang pegang jaket ni pula terasa, weh, dia minat kat aku ke? Padahal dia sengaja buat begitu. Semua orang dia boleh ngam tuan-tuan. Semua orang dia boleh tak kisah. Dia boleh cakap, boleh duduk, boleh makan, boleh ketawa, boleh pegang-pegang. Inilah maksud hadis Nabi SAW. Ia bukan merujuk kepada isteri yang suka melakukan zina, kerana ia bertentangan terus dengan ayat yang melarang perkara itu berlaku, dan juga sabdaan Nabi kita SAW yang mengatakan lelaki yang dayus membiarkan keluarga, isteri, anak-anaknya terlibat dalam perkara haram. Saya harap tuan-tuan faham Am I too fast? Saya laju sangat ke? Tak. Kejar masa tuan-tuan ni boleh kat sekalian. Jadi merujuk kepada perkara ini tadi, sangat banyak perkara mutiara yang dapat kita kutip daripada huraian dikemukakan oleh para ulama. Itu sebab tuan-tuan kadang-kadang seorang lelaki ni diuji perkahwinan. Dulu mungkin dia jahiliah, dia lalai, dia belajar pun kat tempat-tempat orang lalai luar negara, maka dia pun terlibat dalam perkara-perkara demikian. Lalai lah maksud tuan-tuan. Saya pernah cerita pada tuan kisah seorang budak bernama Muhammad yang berasal daripada Saudi, yang pergi belajar di Amerika kan tuan-tuan. Ingat tak cerita ni? Ingat ke tak ingat? Ahlan wa sahlan wa jalan. Lesap tak ingat? Ingat tak? Syamsiah Maisha, Nazliah, Fatimah, Ainul Fathiyah. Ingat ke tak ingat? Macam tak ingat je. Tak apalah, buat tak ingat lah. Saya cerita pada tuan-tuan Ini cerita yang saya dengar ketika berada di Masjid Nabawi oleh seorang ulama di sana dalam kuliah yang disampaikan. Kisah seorang budak bernama Muhammad. Muhammad dalam keluarga orang Arab, pergi ke masjid, tahu baca Quran, kecil-kecil dah hafal surah-surah tertentu. Tiba-tiba bila besar, ayahnya seorang perniagaan berkata kepadanya, Muhammad, mana tempat kau nak pergi Muhammad? Ayah cadang kau pergi ke Amerika Muhammad, kat sana belajar leadership, belajar bisnes, belajar Amerika kiblat dia sudut kebendaan ni. Maka ayah cadang kau pergi ke sana Muhammad. Ayah yakin dengan agama yang ayah bekal kepada kau jadi orang baik ke sana Muhammad, kau akan pelihara diri kau kawallah dengan orang baik Muhammad. Ayah sewakan untuk kau sebuah apartment, kau senang pergi universiti, ayah bagi kereta. Pergilah budak nama Muhammad ni, usianya 21 tahun, ke Amerika. Pada peringkat awalnya berkawan dengan kawan-kawan Arab, tapi lama kelamaan ayah ibu pun jauh, dia pun sudah tak kisah masjid apa semua. Dia mulalah terlibat sedikit demi sedikit, terheret ikut kawan-kawan pergi kelab malam. Ini saya dengar cerita ni dalam Masjid Nabawi tuan-tuan, ceritakan oleh ulama di sana. Muhammad berkawan dengan kawan-kawan yang melalai, duit banyak, kereta, rumah. Akhirnya Muhammad pun pergi kelab malam. Di kelab malam berkenalanlah Muhammad dengan ramai orang. Akhirnya berkenalan, jatuh hati dengan seorang budak perempuan Arab yang pindah daripada Lebanon ke Amerika mendapatkan suaka politik di sana. Tuan-tuan, kini Muhammad mula berkawan dengan budak perempuan itu. Satu hari dia tersedar perempuan ni memakai cross di lehernya. Rupa-rupanya dia Arab Kristian dari Lebanon. Dan budak perempuan itu berkata kepadanya, Muhammad, kau budak baik, aku suka engkau. Dan dia kenal daripada rentaknya budak Muhammad ini orang kaya, orang beranda. Budak perempuan ni mula jadi pisau cukur kepadanya. Kawan, rapat, akhirnya datang ke rumah, akhirnya buatlah perkara-perkara yang haram. Dan dia kata, Muhammad, aku jatuh hati pada engkau, tapi satu benda aku tak berkenan dengan Muhammad. Kau tukarlah nama engkau Muhammad menjadi Edward. E-D-W-A-R-D. Tukarlah Edward. Tukar tak payahlah Muhammad ni payah sangat panggil pun. Aku benci nama Muhammad, kata budak perempuan ni.
Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sekarang Muhammad pun menjadi makin lalai. Hiduplah seumpama suami isteri dengan budak perempuan Kristian itu. Semayang muntah ke mana, Quran muntah ke mana, hiduplah di dalam kelalaian. Tiba-tiba tuan-tuan, doa ibu ni mercikkan iman subur semula dalam hati tuan-tuan. Itu sebab kita jadi ayah ibu ni jangan lepas doa untuk anak-anak tuan-tuan ni. Doalah untuk anak-anak. Jangan lupa tuan-tuan, ayat ke-15 surah Al-Ahqaf yang pernah saya ijazah kepada tuan-tuan, tu amalkanlah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, kan? Dan ayat ke-74 surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan tuan? Jangan lupa baca selalu, ingatkan anak kita seorang demi seorang. Kini Muhammad satu malam dia rasa sedih amat sangat, teringat ayah ibu dia bohong pada ayah ibu dia. Rasa bersalah amat sangat. Beberapa hari dia tak sembahyang, beberapa bulan dia tak sembahyang, beberapa minggu dia tak sembahyang. Orang bangun, menggarahkan dirinya. Sembahyanglah Muhammad tuan-tuan. Sembahyanglah Muhammad. Nangis di dalam kegelapan malam itu, teringat dosa-dosa yang dibuat dengan budak perempuan. Budak perempuan tu ada kat rumah dia. Perempuan tu melihat saja Muhammad sembahyang, dia pun menjadi marah. Dia pun keluar dari rumah, tinggalkan Muhammad, hilang beberapa hari, tak tahu kemana pergi. Tiba-tiba Muhammad yang dalam berusaha untuk jadi baik itu mendapat panggilan dari keluarga budak perempuan mengatakan dia aksiden dan maut tuan-tuan. Terkejutlah Muhammad. Budak perempuan tu mati, mati. Maka keluarga itu pun berusaha untuk jumpa dengan Muhammad. Ada urusan penting katanya. Muhammad bertemu dengan keluarga itu bertanya, how serious? Sejauh mana rapatnya hubungan kau dengan budak perempuan ni, anak kami ni, wahai Muhammad, Mr. Muhammad? Tak ada kawan-kawan biasa. Muhammad cakap betul Muhammad dia, kerana kami lihat banyak mesej dalam telefonnya, hubungan dengan kau, telefon kau, nama kau ni glamour sangat dalam telefon dia. Cuba cerita. Tak ada apa. Muhammad bersindung. Akhirnya keluarga ni pun ceritakan kepada Muhammad, untuk pengetahuan, kami suspek dia bunuh diri kerana dia dapat tahu dia HIV AIDS. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Terasa langit itu jatuh di atas kepalanya, terasa bumi itu merkah nak menelannya tuan-tuan. Muhammad pun ketakutan yang amat sangat. Tuan-tuan, hidup mati tuan-tuan, jangan main. Muhammad mendapatkan nasihat dari teman-teman suruh buat medical check up. Pergilah Muhammad ke pusat rawatan, buat medical check up, tunggu jawapan. Beberapa hari baru keluar jawapan. Muhammad balik ke rumah, mandinya, tidurnya, makannya, semua tak terurus tuan-tuan. Jadi macam orang ketakutan, serabut tuan-tuan. Mana nak letak diri kalau tiba-tiba kontrak kepada penyakit bahaya ni tuan-tuan. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Dulu saya pernah ajar tuan-tuan, kalau kita berada dalam situasi yang seperti itu, kita terpaksa pergi makan, kita terpaksa bercampur dengan orang, kita ni orang-orang frontliner dalam kalangan doktor-doktor kan, ada doa yang seperti saya pernah ajar pada tuan-tuan. Tuan ingat tak? Semua tak ingat itu. Ingat tak? Bismillahi siqatan billahi wa tawakkulan alaihi, kan? Bismillah siqatan billah wa tawakkulan alaihi. Ingat tak? Ya Allah, aku yakin dengan kau, aku tawakal hanya pada kau, aku terpaksa melalui suasana semua, ya Allah. Aku nak sembahyang Jumaat, tapi kerana aku ni macam-macam bangsa ada, aku pun tak tahu adakah mereka ada penyakit dan sebagainya. Aku terpaksa gunakan tandas ni, ya Allah. Aku mohon pada kau saja keselamatan daripada jangkitan apa-apa virus, bakteria dan sebagainya. Ya tuan. Yang kita tengok doa ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz Syarif Murad ada tak? Ummu Fatih ada. Kan, doa Allahumma bismillah tawakkulan siqatan billah wa tawakkulan alaihi. Jadi sekarang Muhammad pergi ke hospital, dapat rawatan, tunggulah jawapannya dengan penuh keserabutan, ketakutan, keributan. Akhirnya hospital panggil, Mr. Muhammad, please come to our clinic. Muhammad pun pergi dalam suasana sangat menakutkan, gemetar hatinya, kan main lagi tuan-tuan. Sampai ke hospital itu, tunggu gilirannya, memanglah rasa takut yang amat sangat. Doktor pun panggil masuk ke bilik, dia pun masuk. Doktor pun menjelaskan, Mr. Muhammad, nama sekian-sekian, ID sekian-sekian, bangsa sekian-sekian, kami telah buat inspection, check semua negatif. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad pun sujud syukur dalam bilik doktor tuan-tuan. Terkejut dia, Allah, negatif, ya negatif. Betul ke doktor? Betul, tengok. Malam itu juga Muhammad beli tiket, baliklah ke Saudi, pack barang balik. Baginya, sudahlah, Amerika ni bukan tempat orang Islam macam aku. Baliklah Muhammad ke Saudi. Muhammad berubah 180 darjah. Dulu seorang lalai,
balik ke Saudi jadi orang baik, sembahyang berjemaah, baca Quran. Dan dekat dengan Ramadan selepas itu minta ayah ibunya untuk pergi ke Madinah beriktikaf di Masjid Nabawi. Ini cerita lama tuan ni, lebih 5 tahun lalu. Maka Muhammad pergi ke Madinah, iktikaf di Masjid Nabawi sepanjang bulan Ramadan. Ibu ayahnya pun heran, Muhammad, kami hantar kau sekolah kat Saudi, kau tak jadi baik. Kau pergi Amerika, kau jadi wali, Muhammad. Kau jadi wali di sana. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ayah ibunya pujuk, dah raya Muhammad, pulanglah Muhammad, baliklah ke Riyadh. Maka Muhammad pun balik ke Riyadh. Ready Muhammad dia untuk masuk dalam office. Ayah tak kisahlah kau lulus ke tak lulus, yang penting kau belajar, kau ada pengalaman main run operation sama ayah. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, Muhammad bangun tahajud. Dan pada malam itu ayah ibunya menghidu satu bau yang harum. Mereka pun menjadi hairan. Mana datang bau yang harum ini? Ud. Gaharu mana yang dibeli Muhammad ni? Agaknya yang terbaru dibeli di Masjid Nabawi. Mahal tentu. Ayah ibu yang hairan. Malam itu harum lah. Maka ayah ibu kejut menjelang subuh. Muhammad pergi buat selama-lamanya dalam sujudnya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Muhammad melakukan dosa besar, tapi Muhammad sedar dia punya Tuhan yang pengampun. Muhammad terlanjur, tapi Muhammad tahu dengan taubatnya Allah menerima segala dosa-dosanya itu diampunkan. Kita pernah belajar hadis taubat, betul ni? Maka Muhammad pergi buat selama-lamanya. Menjeritlah ibu ayahnya, kakak-kakaknya, abang-abang ipahnya melihat Muhammad pergi dalam semulia-mulia keadaan, tuan-tuan, ketika tahajud. Cuma nota yang mereka dapat tahu apa yang berlaku pada Muhammad, perubahan berlaku kepadanya kerana dia terlanjur melakukan dosa besar dan minta ampun ayah ibu supaya didoakan. Dia bukan cerita, tapi ditulis dalam notanya. Kesilapan-kesilapannya itu mohon Allah ampunkan. Doa-doanya setiap malam disusun dengan sistematik supaya tidak ada yang miss di depan Tuhan. Allahu Akbar, Masya-Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Itu sebab tuan-tuan, kerana dalam hidup ni kita diuji. Seperti yang digambarkan tadi, lalai, kemudian bila nak jadi baik, orang keliling kita belum bersedia untuk jadi baik. Apakah doa yang kita kena baca, tuan-tuan? Saya ijazah kepada tuan-tuan, doa ni mudah saja untuk Tuhan amalkan. Ada dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi dan juga Azkarul Azkar Imam Suyuti. Baca doa ni selalu, tuan-tuan ya. Dengar saya baca baik. La hawla wa la quwwata illa billah, wallahu akbar. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik, fa innahu la yamlikuha illa anta. La hawla wa la quwwata illa billah, Allahu akbar. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik, fa innahu la yamlikuha illa anta. La hawla wa la quwwata illa billah, Allahu akbar. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika, fa innahu la yamlikuha illa anta. Tuan, amalkan doa ini, tuan, seperti yang disebut oleh Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Wasail Syafi'ah, seorang ulama besar di Yaman. Ini doa bila kita diuji dan kita rasa sukar untuk keluar daripada ujian ni, supaya Allah menunjukkan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Kita dapat menyelesaikan masalah yang berlaku dalam kehidupan kita tanpa mencederakan hati mana-mana orang yang ada keliling kita. Yang mungkin isteri nak berubah tapi suami belum ready, isteri nak berubah tapi suami belum sedia, mungkin kita nak berubah tapi anak-anak kita masih lalai, anak-anak nak berubah tapi ayah ibu ni bukan senang untuk diubah. Maka doalah banyak-banyak kepada Allah. Antara doa yang dianjurkan ni, la hawla wala quwwata illa billah, wallahu akbar. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik, fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, tiada kekuatan, tiada upaya, tiada kekuatan melainkan dengan Engkau. Engkau lah yang maha besar, ya Allah. Aku mohon kepadamu daripada kemuliaanmu, rahmatmu, kerana tiada siapa yang memiliki kelebihan-kelebihan itu melainkan Engkau, ya Allah. Maka ubahlah hati orang keliling aku ini supaya mudah bagi kami untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Jadi saya rasa cukup setakat ini, tuan-tuan. Tak mampu juga saya menyempurnakan ayat ini sepenuhnya kerana panduan yang dikemukakan dalam Islam. Bagaimanakah maksud nusyuz itu? Apakah sewenang-wenangnya seorang isteri buat naik suara saja pada suami terus kita anggap sebagai nusyuz? Apakah seorang isteri masam muka sikit pada suami terus jadi nusyuz? Jadi saya akan bawa kisah ini dan juga kisah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau menyebut peristiwa ini dalam satu ayat yang sangat indah. InsyaAllah malam esok. Saya tak mampu nak cerita ni, tuan-tuan, bukan suspend ni, tapi memang tak sempat nak cerita kerana banyak sangat perkara yang nak disampaikan. Moga Allah ampunkan saya. Janji saya tak dapat tunaikan, janji saya tak dapat tepati, saya capati janji pada malam ni, tuan-tuan. Jadi harap tuan-tuan menanti dengan sabar. Esok saya akan huraikan maksud nusyuz ini
dan tangga-tangga pelaksanaan takdib kepada isteri itu, bagaimana cara pukulnya. Bila turun ayat kebenaran untuk pukul ni, maka sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat itu pukul isteri mereka, sehingga pagi subuh itu ramailah para isteri datang jumpa dengan Nabi, menunjukkan kesan dipukul suami masing-masing. Allah, sahabat Nabi yang paling mulia pun melakukan kesilapan dalam perkara itu. Allah ampunkan mereka, mereka golongan terbaik untuk kita contohi. Tapi kita kena betulkan diri kita pada kesilapan-kesilapan. Faham pada ayat ini. Seperti juga kita bincangkan kesilapan yang menyelenap masuk dalam diwan Islam bila mengatakan bahawa yang mula-mula makan pokok khuldi itu adalah orang perempuan, lalu memujuk suaminya Adam. Itulah pengaruh daripada kitab Taurat, tuan-tuan. Saya dah betulkan perkara ini dan saya dah cerita kepada tuan-tuan, qiwamah yang maksudkan bukan hak sewenang-wenang suami kata isteri semata-mata, bahkan ia sangat luas konteksnya. Begitu juga dalam bab nusyuz ini, bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana di kalangan Nabi dan para sahabat dulu pun sebelum melakukannya ada step yang mereka lakukan. Beri apa tuan-tuan? Nanti besok malam saya ceritakan. Jadi jangan terus pergi kepada pelaksanaan itu, ada perkara-perkara yang patut dilakukan sebelum itu. Mudah-mudahan Allah memberkati dan beri kepada kita kekuatan untuk mentaati perintah Allah, mengikutinya, menghayati, dan supaya tidak jadi fitnah dalam kehidupan. Bila turun ayat seperti ini salah fahamkan, galakan pula orang lelaki mukul isinya. Bukan itu maksud Tuhan, tuan-tuan. Setakat itu saja dulu doa yang telah saya ijazahkan, moga-moga boleh tuan-tuan amalkan. Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan-tuan, jangan lupa bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan doa-doa ni, boleh masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Telegram sahabat Ustaz Zahazan ada doa ni dikongsikan, dan insya-Allah nanti Ustaz Syafiq Murad ataupun Ustazah Ummu Fatih akan bantu saya untuk menurunkan doa ini kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat amalkan. Dan jangan lupa kami sedang mengadakan kempen satu rumah satu tafsir. Milikilah tafsir Munir dan dapat hadiah kitab yang sangat menarik ini, nama-nama anak yang mengisahkan nama-nama para ulama, para sahabat, para tabi'in, sangat penting untuk kita miliki. Sekian, jumpa saya malam esok insya-Allah pada waktu yang sama. Jangan lupa untuk share dan sampaikan kepada teman-teman yang lain, moga menjadi sedekah jariah ilmu kita kepada mereka. Sekian, terima kasih. Fatih Nabilah, Suhaila Muhammad Yusuf, Habibah Abdullah, Hajar binti Muhammad, Zaitun Ismail, Jana Yusuf, Azilna Ris, barakallahu fikum, fika barakallah, Al-Ahmad, Rusna Abdullah, Kasih Sasha, Rusna Abdul Ghani, Rafizal Awang, Mazni Mustafa, Sharifah Nur Syahida yang dimuliakan, Suliati Abdul Rahman, Nur Hafiza, Nur Faiza Ismail, Nurihan Ismail, Rohana Mailah, Nurjai, Azalia Ibrahim, semua yang hadir. Terima kasih semua. Jangan lupa join Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Doa-doa ni ada dimuatkan sana oleh Ustaz Syafiq Murad, Ustazah Ummu Fatih dan semua yang perhatian. Terima kasih sekali. Sekian, jumpa saya malam esok insya-Allah. Saya nak huraikan lebih lanjut tentang nusyuz dan panduan petua, apakah Islam benarkan semudah-mudah untuk pukul isteri dengan apa sahaja, atau ada step-step yang lebih dahulu penjelasan oleh para ulama macam Imam Ghazali, sangat penting untuk kita amalkan. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.